Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu kalimah yang istimewa bagi hamba-hambanya setelah Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada dia dengan nikmat Islam, nikmat iman. Melainkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seseorang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala melainkan kerana dia juga telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang menciptakan langit dan juga bumi, pemiliknya dunia dan akhirat, pemiliknya alam. Akan tetapi mengetahui kemuliaan yang mana itu adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia memuliakan. Berkewajiban bagi kita untuk mengenal kemuliaan makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkewajiban bagi kita untuk mengenal makhluk-makhluk yang dihina oleh Allah. Apa agaknya dihukum wajib untuk mengetahuinya agar kita tidak tersilap dalam memuliakan. Jangan sampai kita memuliakan siapa yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita menghina akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkewajiban juga bagi kita mengetahui kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berkewajiban bagi kita untuk memelihara kemuliaan tersebut. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di Islam, maka wajiblah kita memeliharanya atas diri kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan iman, maka berkewajiban bagi kita untuk memelihara iman kita. Seperti mana Allah memuliakan kita dengan ketakwaan, maka berkewajiban bagi kita juga untuk memuliakannya dengan cara memeliharanya. Seperti mana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memelihara hubungan kita juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan itu telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sejak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala letakkan kemuliaan. Dan di antara kemuliaan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah al-aql, akal. Oleh kerana itu apabila kita sujud, akal itu turut sujud, maka yang lain juga akan ikut sujud. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita. Ini juga Rasulullah memerintahkan kita untuk menghampirkan diri kita kepada Allah dengan kemuliaan, seperti mana yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan juga. Seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma khalaqa Allah khalqan akramu alaihi min al-aqli." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu akal. Allah Subhanahu wa taala memuliakan akal.
Lalu wajib bagi kita memeliharanya sehingga haram kita merosakkan akal kita dan menggugurkan fungsinya, apatah lagi kita berfikir tanpa melalui kemuliaan akal itu sendiri. Telah difatwakan oleh ulama bahawasanya kita mengambil sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal, maka hukumnya dah haram. Sesuatu yang memabukkan menghilangkan akal, maka dia haram. Tapi kalau sekiranya selain daripada itu yang tidak ada sampai pada kabair dan dosa besar, maka sebagai ulama memakruhkan dan dilihat pada kekuatan di seseorang pada akalnya. Seperti mana ada seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang membekam pada bahagian kepalanya. Setelah membekam, dia kata, "Dhahabul aqal." Akalku hilang. Aku dah tak berapa nak sedar. Tapi solat tetap solat. Lalu dia solat Allahu Akbar, dia baca surah Al-Fatihah, dia tak ada ayat, sehingga makmum belakang sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak nampak Ar-Rahmanir-Rahim. Dia belakang Ar-Rahman. Selesai solat, maka diperintah untuk diruqyah dengan surah Al-Fatihah. Itu berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Oleh kerana itulah Rasulullah melarang orang yang berpuasa untuk berbekam. Salah satu bukan kerana khawatir lemahnya badan. Apabila lemahnya badan, maka akal akan turut lemah. Itu maksudnya. Maka dipandang pada sudut syarat perkara tersebut kerana agar dikekalkan kemuliaan akal. Lalu itulah caranya kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana baginda Rasulullah SAW menyatakan, hakikatnya kamu perlu menghampirkan diri kepada Allah dengan akal kamu, bukan sekadar dengan kebaikan yang kamu lakukan, dan bukan sekadar dengan amalan-amalan salih. Kerana kedua itu boleh menjadi zahir saja pada amal. Seperti mana kita lihat orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkara albir, kebaikan dengan sifat insan, mereka juga boleh melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya sebagai satu amalan yang menyebabkan terampunnya dosa mereka, diberi pahala, diangkat derajat. Tidak. Sebab albir, sifat itu ada sifat al-insaniyah, sifat kemanusiaan. Dan di sini Rasulullah SAW mengajar kita bahawa kamu bukan sekadar menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat insan kamu, begitu juga amalan-amalan salih kamu secara zahir, tapi memerlukan akal kamu. Sehingga kata ulama-ulama, apa dikaitkan dengan akal? Kerana ada kaitan dengan jiwa, hati seseorang. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, "Idza taqarraba an-nasa bi abwabil birri wal a'mali salihah faqarraba anta bi'aqlika." Apabila manusia itu menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan baiknya, amalan solehnya, akan tetapi hendaklah kau menghampirkan diri kepada Allah dengan akalmu juga. Ini hakikat. Seperti mana Rasulullah berkata kepada Abi Darda, "Ya Abi Darda, bertambahnya akal barulah bertambahnya ilmumu." Mengapa agaknya? Seseorang tidak akan bertambah ilmu kalau sekiranya akal dia tak betul. Seperti mana datangnya seorang penceramah, tapi dia masuk ke tempat tahanan yang orang-orang gila, dia Tanjung Rambutan saja. Lalu dia mengajar tafsir, mengajar hadis, fatwa-fatwa. Lalu dia mendengarnya orang yang gila. Lalu bagaimana dia nak kembali untuk memahaminya? Bukan dia tidak mulia, tapi terganggu pada mentalnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan untuk menyampaikan ilmu dan keadaan begitu, disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita menyampaikan kepada ahlinya pada bulugh fil aqli, akalnya sempurna untuk mendengar dan memahaminya. Bagian mereka itu ada kaedah yang lain, diubati, dirawat terlebih dahulu. Ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Orang yang keadaan akal yang itu dirawat dulu, dirawat dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila telah sembuh, maka diajarkan ilmu kepada dia.
Mengapa agaknya? Apabila akal seseorang mentalnya tidak stabil, lalu dia akan berbicara dalam keadaan yang tidak stabil itu. Sedangkan dalam Islam tidak diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan apa yang disampaikan itu perlu melalui seperti mana yang telah ditarbiyah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiat kepada Mu'adz bin Jabal, Abu Musa waktu dia pergi ke Yaman, kitab Allah wa sunnati Rasul. Itu yang utama apabila disampaikan. Dan usul dalam dakwah, jangan bersifat kasar, jangan buat orang lari, sebarkan kasih sayang. Itu usul dalam dakwah. Kalau sekiranya seseorang pergi dalam keadaan kasar katanya, benggis orangnya, sesiapa pun tidak akan menerimanya walaupun dia seorang mukmin sekalipun. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak perintah begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bima rahmatin minallahi linta lahu, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan Rasulullah apabila berdakwah linta lahu, dilembutkan dakwahnya. Wahai Musa, apabila kau berdakwah kepada Fir'aun, qawlan layyinan la'an, qawlan layyinan, bercakap lemah lembut dengan. Ini usul dalam dakwah, bukannya berkasar-kasar. Jangan terus menyalahkan, jangan terus menghukum, kerana fa'innahu ya'lamu, fa'innahu la ya'lamu, maka sesungguhnya kerana mereka tidak mengetahui. Kamu yang tahu, ya syukur saja, tapi jangan kamu terus menghina orang yang tidak tahu, seperti mana kamu dulu pun pernah tidak tahu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu kepada kamu. Itu peranan akal kita. Jangan sampai kita menggunakan akal kita bukan pada tempatnya. Apabila kita menggunakan akal bukan pada tempatnya, akhirnya tidak ada furqanan, sehingga hak dan batil, sehingga dia memandang zama, sehingga dia gaul sekali. Tidak dapat membezakan hak dan juga batil, betul dan salah tidak dapat dibezakan. Seperti mana hitam dan putih pun tidak dapat dibezakan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akal kepada kita agar berjaya untuk membezakan itu semua. Jangan sampai selain daripada Islam, maka cinta terhadap selain pada Islam pada agama-agama yang lain sama macam mencintai Islam ada dalam hati dan akalnya. Itu bertentangan dengan sudah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang perlu dalam jiwa kita hanya al-Islam. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala atas diri dia tidak memilih yang lain. Itu adalah agama syahwat, itu adalah agama yang telah rosak akalnya. Lalu apa yang kita lihat itu tidaklah itu. Itu pembinaan pada khayalan, al-khiyal, angan-angan dan asyratus sa'ah. Apabila kita melihat hakikatnya dunia hari ini, itu semua adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Lalu Rasulullah mengajar kita Islam tu gharib saja. Dia tak sama seperti mana yang duduk dalamnya asyratus sa'ah. Kerana asyratus sa'ah dibina melalui akal yang tak betul, lalu dibina perundangannya, lalu dibinanya kerajaannya, negerinya, wilayahnya, bangunannya. Tapi semua melalui khayalan dan menunjukkan itu asyratus sa'ah. Seperti mana kata Rasulullah, kiamat tidak akan berlaku, melainkan Allah akan membina bangunan pencakar langit. Dah tinggi, bina lagi tinggi. Itu asyratus sa'ah. Itu bukan sebuah kemajuan, sebab Rasulullah mengajar kita bahawa kemajuan dalam Islam itu tetap gharib. Kemajuan dalam Islam bukan pada bangunan dia. Kemajuan dalam Islam adalah tidak meninggalkan usul dalam amalan-amalan Islam itu sendiri. Berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah gharibnya. Tidak diruntuhkannya, dikekalkannya, dijaganya, dipeliharanya. Itu maksudnya kemuliaan dalam Islam. Seperti mana Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang berakal? Orang yang berakal itu orang yang taatkan Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, siapakah orang yang berakal? Orang yang berakal itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita sebagai orang yang berakal, ya ayyuhalladzina amanu
in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kamu furqanan. Furqan seperti mana sifat Quran dan Quran furqan. Ma anzalallahu fit Tawrat wal Injil wal furqan. Ma anzalallahu fit Tawrat bil Injil wala bil Injil wala bil Zabur wala fil Quran, juga disebut oleh Rasul furqan. Lalu bila Allah beri kepada kita Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak juga untuk memuliakan kita dengan furqan pada akal kita. Maksud furqan jelas, hak batil berbeza. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Seperti mana halal itu jelas, haram itu jelas, tidak boleh disamakan. Perintah suruhan yang wajib, perintah suruhan larangan haram, tidak boleh disamakan. Barang siapa yang dapat membezakannya lalu mengambil hak, maka dia adalah orang yang berakal. Maka inilah orang yang layak untuk berbicara dengan walau kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan akalnya itu lurus, benar-benar berada di atas landasan siratul mustaqim. Seperti mana ditafsirkan oleh ulama, ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim adalah al-Islam wal iman. Al-mustaqim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Al-mustaqim adalah kitab Allah. Ini tafsiran yang paling masyhur sekali. Lalu orang yang benar-benar berakal, berfungsinya akal, berada di atas as-siratal mustaqim. Oleh kerana itu, apabila seseorang berada di atas as-siratal mustaqim, bila dia berbicara, kita ni bukan orang yang pandai, kita bukan orang yang bijak, cuma kita orang berakal. Lalu kita akan menerimanya sebab kata-katanya lurus betul. Seperti mana kita Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita menjadi orang yang lurus pada akalnya, hatinya, jiwanya, termasuk juga lurus pada aqaidnya, akidahnya itu. Tidak terombang ambing pada akidahnya, tak kala pada akhir zaman diuji dengan banyaknya pemikiran-pemikiran yang ada yang bertentangan dengan akidah tapi tanpa disedarinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan akal, maka wajib bagi kita memeliharanya. Apabila kita memahami akal kita telah dimuliakan oleh Allah, maka kita memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Itulah maksudnya orang yang mempunyai akal yang lurus, dia memerlukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa memerlukan Nabi. Maka itu tunjukkan pada mahabbatun Nabi, mencintai Nabi. Mencintai Nabi bukan pada lisan, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada sahabat berkata demikian, Nabi kata, ada tak yang lain kau nak berbicara? Tadi ya Rasul, cuma nak beritahu aku mencintaimu. Ada tak yang lain kau nak berbicara? Tidak ya Rasul, nak beritahu begitu. Kalau sekiranya itu, maka tunggulah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kamu. Apa agaknya? Sebab tarbiyah Rasulullah pada zaman sahabat, tanda mencintai Nabi bukan menyatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Tapi pada zaman Rasul, Nabi mentarbiyah para sahabat, maksud mencintai Rasul, mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, duduk bangun baginda Rasulullah, membantunya pada dakwahnya, menyebarkan dakwahnya. Bukan sekadar di lidah, ya Rasul aku mencintaimu, tapi apabila diperintah jihad fi sabilillah, nyorok dia. Apabila diperintah wa anfiqu fi sabilillah, infak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kedekut dia. Itu bukan orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana orang akhir zaman hanya mencintai pada lidah, tapi pada amal dia jauh. Dia tak berminat. Bagaimana mungkin seseorang yang benar-benar mencintai Nabi, tapi dalam salat dia menjauhinya rumah Allah?
Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan orang yang mencintai Allah, mencintainya rumahnya berjamaah bersamanya. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan rumah Allah, yang beriman pada Allah, beriman pada akhirat, itulah orang yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala pada solatnya. Itulah mahabbatun Nabi. Bukan berada di tempat selain daripada itu sewaktunya solat. Lalu mengatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakan orang akhir zaman. Mencintai Nabi bukan kata begitu. Mencintai Nabi juga dengan ilmu. Seperti mana zaman Rasulullah kata Abi Darda, kami jadi dua golongan saja. Alimun, muta'allimun. Di antara kami dia belajar Rasul sehingga layak mengajar. Itu alimun, alim dia. Seperti mana empat orang khalifah Islam, empat orang sahabat itu yang jadi khalifah semuanya alimun. Abdullah bin Mas'ud, Zubair bin Awam, Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, itu alimun. Bahkan lagi di antara sahabat yang meriwayatkan baca Quran, alimun. Sebab mereka mengajar Quran setelah baginda Rasulullah SAW wafat daripada awal sampai akhir. Alimun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, alimun Abdullah bin Mas'ud, alimun Abdullah bin Umar. Itu alimun. Kalau sekiranya antara sahabat tak sampai pada alimun, jatuh pada yang kedua. Tapi tidak ada yang tiga. Muta'allimun, orang yang sentiasa belajar. La khaira fiha ba'da dhalik, kata Abi Darda. Bila dia diterbiah, para sahabat diterbiah, lalu dengan kesimpulan, selain daripada itu tidak ada kebaikan lagi. Dua saja. Seperti mana juga dikiaskan dengan hadis Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu, maknanya sebaik-baik orang yang bertakwa, sebaik-baik orang beriman, sebaik-baik orang Islam adalah orang yang mempelajari Quran lalu sampai peringkat dia layak untuk mengajarkannya. Tapi tak sebut lagi yang ketiga, yang keempat, riwayat pada Abdullah bin Mas'ud, dia lihat kita satu golongan yang tak sezaman dengan Rasulullah, yang sezaman dengan Rasul, aliman muta'alliman, alim. Pada zaman Rasulullah tidak dikatakan alim, melainkan dia alim Quran dulu, memahami hukum hakam dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dia aliman. Yang kedua, muta'alliman, sentiasa menjadi orang yang belajar selesai. Cuma Abdullah bin Mas'ud melihat satu golongan mustami'an, orang yang mendengar. Orang yang mendengar ni nombor tiga. Lalu dia kata kalau ada keempat, kelima, itu binasa, tidak termasuk. Lalu begitulah kita dalam kehidupan. Orang yang berakal perlu dengan ilmu. Mungkin kita tidak layak sampai kepada aliman, tapi jangan sampai kita keluar daripada muta'alliman dan juga mustami'an. Kita duduk di rumah, kadang-kadang ilmu pun sampai melalui mustami'an, mendengar. Itu jauh lebih baik pada ilmu yang datang senyap-senyap secara silent yang dibaca. Sebab kata ulama, sebaik-baik ilmu itu seperti mana Quran yang diturunkan, cara kamu dapatkannya. Turunnya Jibril, bacakan Quran pada Nabi. Nabi baca dia sampai basah lidah Rasul dengan air liur dia. Belum keringnya air liur Rasulullah di mulutnya, Rasulullah memanggil sahabat, tulis. Antaranya Zaid bin Thabit. Itu kata sahabat, kami dapat Quran pada Rasul sedangkan lidah Nabi masih basah dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fresh lagi lah, segar lagi. Itu yang terbaik, ditulis lalu dibacakan sehingga talaqi dengan Rasulullah SAW bacaan tersebut. Seperti mana Abdullah bin Mas'ud lebih 70 surah ditalaqi dengan baginda Rasulullah SAW, dan tidak ada di antara para sahabat yang memiliki ataupun orang yang bertalaqi dengan Rasul sebanyak itu. Dia bukan orang besar pada zaman Nabi.
Ianya sekadar khodam Nabi. Lalu begitulah Allah mengaturnya di kalangan hamba-hambanya yang terpilih. Khodam itu lebih terselah ilmu Qurannya berbanding yang bukan khodam Nabi. Pada khodam itu sekadar pembantu. Bila nama pembantu kalau dalam majlis ilmu bukan orang yang betul-betul duduk depan Nabi, duduk di hujung. Bila selesai Nabi bagi tongkat, bagi sepatu, bagi air untuk wuduk. Tapi dia antara orang alim dalam umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah Subhanahu wa taala letakkan kemuliaan melalui Quran. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat sebab Rasulullah nak bina jamaah untuk pergi jihad. Yang muda yang tua semua berbaris. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya seorang demi seorang, apa ayat, apa surah yang telah kau hafal? Aku menghafal surah ini ya Rasul, ayat ini ya Rasul. Kamu, ayat ini ya Rasul, surah ini ya Rasul. Kamu, saya menghafal surah Al-Baqarah ya Rasul, surah ini, surah ini, surah ini. Kau telah menghafal surah Al-Baqarah, benar ya Rasul, kau jadi ketua. Dan usianya belum 12 tahun lagi. Tapi Rasulullah memilihnya sebab Quran yang dihafalnya. Sebab Rasulullah mengetahui ini daripada Allah. Orang yang hebat pada jiwa dan akalnya kerana ada Quran pada diri dia. Itu telah disepakati. Itu telah disepakati orang yang mulia di antara umat baginda Rasulullah adalah orang yang menghafal kitab Allah. Seperti mana hadis Rasul, orang menghafalnya Quran seolah-olah seperti mana wahyu berada dalam hatinya. Hanya sebab dia bukan seorang Nabi dan Rasul. Seperti mana hadis Rasulullah yang lain, cara memuliakan Allah adalah memuliakan ahlul Quran. Sebab Allah beri dia Quran sehingga dia dapat menghafal seluruhnya. Kalau sekiranya pada zaman yang terdahulu, zaman Bani Israel, siapa di antara mereka yang bukan Nabi Rasul cuma menghafalnya Taurat, maka tidak lama kemudian Allah memilih dia menjadi Nabi. Pada zaman Bani Israel, sebab orang alim Bani Israel menghafal Taurat, jumlahnya tidak ramailah. Cuma kata Rasul, mereka dipilih jadi Nabi. Tapi umat Rasulullah kerana dah terlalu istimewanya baginda Rasulullah, cukup memadai dia sebagai orang yang menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hukum-hukumnya, maka kedudukan kemuliaan seperti mana Nabi Bani Israel cukup memadai. Tidak memerlukan gelaran Nabi lagi. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama pada umatku itu seperti mana juga Nabi-Nabi Bani Israel itu. Mana begitu istimewanya umat baginda Rasulullah dengan Al-Qal Furqanannya itu, Quranul Karim. Lalu apabila kita memahami perkara tersebut, menggerakkan kita untuk beramal. Itu salah satu maknanya kita cara memuliakan akal adalah bergerak dengan amal. Sebab dengan cara itulah diri kita dapat dihampirkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dia, tidak ada yang lain. Kita beramal bukan untuk dengan angan-angan kita membina bangunan itu, membina bangunan ini, teknologi ini, teknologi itu, dengan melalui ibadah kita dan akal kita. Tidak sama sekali. Tapi Rasulullah mengajar kita, binalah akan melalui kemuliaan akal kamu untuk menghampirkan diri kamu kepada Allah. Itu maksudnya. Tapi orang akhir zaman mereka beribadah kerana untuk memajukan dunia dengan bangunannya. Itu bukan kaedahnya yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau sekiranya bangunannya siap tapi hatinya makin jauh daripada Allah, itu bukannya sebuah kemuliaan pada akal. Rasulullah mengajar kita dengan akal agar kamu dapat menghampirkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beramal sehinggalah sebanyak-banyak amal yang mampu untuk dilakukan. Di antara para sahabat ada di antara mereka puluhan amal setiap hari. Ada di antara mereka yang lebih 100 amal. Satu dikira begitu. Lalu satu hari Rasulullah tanya,
Siapa di antara kamu boleh beramal dengan 1000 amal kebaikan? Ya Rasul, kami nak beramal pun baca Quran satu amal, solat sunat satu amal, melaksanakan kefarduan satu amal. Ini baru berapa puluh amal ya Rasul. Sedekah satu amal, amal ma'ruf nahi munkar satu amal, bagi salam satu amal, bantu kawan dia pun satu amal, doa satu amal. Tak sampai 100 amal ya Rasul. Bagaimana pula 1000 amal? Lalu Rasulullah SAW menggembirakan umatnya, sebab Allah perintah wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh di kalangan umatmu ya Muhammad. Berita gembira itu adalah Allah memudahkan. Lalu Rasulullah SAW sabda, yusabbihu mi'ata tasbihatan fayaktubu lahu alfu hasanatin aw yahattu anhu alfu khati'atin. Dia bertasbih 100 kali. Tasbih yang paling ringan, yang paling mudah, subhanallah, 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 subhanallah. Mungkin 3 minit juga, tak pun 2 minit setengah, ataupun seminit pun boleh kalau laju-laju. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menulis baginya seperti mana dia mengamalkan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan itu 1000, satu amalan, satu amalan, satu amalan. Solat satu, solat fardu satu, solat sunat dah satu, lepas tu puasa yang fardu dah satu, puasa yang sunat dah satu. Begitulah kiraannya. Takbir tu satu, zikir dah satu, lepas tu tasbih pula, takbir pula. Dengan amalan-amalan yang selawatan Nabi satu-satu. Ini 1000. Dan dihapuskan baginya 1000 kesalahan, dosa-dosa. Lalu Rasulullah SAW, orang yang paling sempurna akalnya dan paling mulia akalnya di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih daripada para malaikat sendiri. Lalu dia beritahu kepada kita begitu. Nabi kata, banyakkan kamu baca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagi sahabat, ya Rasul, siapa di antara kami yang boleh mampu baca banyak-banyak? Ya Rasul, bolehlah baca, nak sampai banyak-banyak tak boleh Rasul. Lalu Rasulullah kata, kamu sanggup tak baca 1/3 Quran? Banyaknya ya Rasul. Lalu Nabi kata, tak apa, kamu teruskan baca Quran, cuma kamu bacalah qul huwallahu ahad sekali, kamu dapat pahala baca 1/3 Quran. Kamu baca 3 kali, dapat pahala seperti mana mengkhatamkan Quran. Barang siapa yang membaca surah Yasin seolah-olah dia mengkhatamkan Quran sekali. Rasulullah membagi ke umatnya agar akal itu berfikir demikian, berfikir tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas, yang besar. Hanya sekadar baca Yasin tapi pahala macam mengkhatamkan Quran 30 juzuk. Sedangkan kita nak dapat pahala khatam Quran mungkin yang tunggu Ramadan saja, ataupun setahun, ataupun 2 tahun, ataupun mungkin 5 tahun. Teruskan baca walaupun 5 tahun, tapi jangan tinggal baca surah Yasin, disegeranya pahala dia. Ini bagi orang yang berakal, belum mengambil berat tentang perkara tersebut untuk memuliakan akalnya dengan amal. Ini cara mengampilkan diri kepada Allah. Lalu Rasulullah mengajar kita peranan akal kembali balik dengan ibadah. Dan Rasulullah SAW tidak mengajak kemuliaan akal untuk membina dunia ini. Tidak. Orang ini dengan akal yang canggih, akal yang cerdik, membina dunia seolah-olah nak menjadi miliknya secara mutlak. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amlil insani ma tamanna. Adakah manusia itu sungguh-sungguh akan dapat daripada apa yang dia angan-angankan? Kalau dapat, itu khayalan. Dia membina bangunan yang tinggi bercangkar langit, yang gah dilihat oleh negara itu, negara ini, bakal sampai negara antara bangunan tertinggi di dunia. Itu sebuah khayalan, bukan hakikat. Kemuliaan akal tidak sampai pada untuk membina itu, tapi kemuliaan itu adalah membinanya sunnah Rasul pada diri dia. Manusia telah tersalah ini. Itu adalah sebuah khayalan dan asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat.
Kita memandang hakikat itu yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amlil insani ma tamanna. Adakah manusia akan dapat segala yang dia angan-angankan, yang dia cita-citakan? Falillahil akhiratu wal ula. Padahal miliknya akhirat sampai ke dunia milik Allah. Syurga neraka milik Allah, bukan milik kita juga. Walaupun kita nak masuk syurga, tetap juga bukan kita punya, milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila menjadi milik Allah, maka beramallah agar Allah memasukkan kita ke syurga. Bukan sekadar terus kata kami ada syurga. Itu bukannya sifat orang berakal. Itu adalah tamanna, itu adalah angan-angan kosong. Saya di syurga, itu angan-angan. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka kata sekali-kali yang tidak akan masuk ke dalam syurga mereka orang Yahudi dengan orang Nasrani saja. Yahudi Nasrani saja masuk syurga. Selain daripada itu pergi ke mana? Neraka lah. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, jawapan itu adalah untuk kita, bagi orang yang beriman, yang berakal. Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Jangan kamu tiru juga gitu. Kamu nak masuk syurga, kaedah seperti mana orang Yahudi dan Nasrani dengan angan-angan kata nak masuk syurga, bahkan seolah-olah mereka yang layak. Tilka amaniyuhum, angan-angan. Maka jangan kamu membina angan-angan nak masuk syurga tanpa dengan kemuliaan akal kamu yang aku berikan untuk beribadah kepada aku. Orang Yahudi, orang Nasrani kita lihat di atas dunia dengan amal mereka, dengan bahkan kemajuan teknologi, lalu mereka mengatakan mereka layak masuk syurga. Tapi soalannya ditanya kembali, kelayakan mereka di mana? Nak kata ibadah, mereka telah syirik kepada Allah. Nak kata iman, mereka kufur kepada Allah. Lalu mana poinnya, mana bahagian yang mereka layak masuk syurga Allah? Jawapannya tidak. Lalu Allah melarang umat Islam jangan berpemikiran, berangan-angan gitu. Hidup dengan kebatilan, hidup dengan kelalaian, kealbaan, jauh daripada sunnah, lalu nak dapat syurga Allah. Lalu dijawab oleh Allah, falillahil akhiratu wal ula. Milik mutlaknya di akhirat tu, syurga neraka sampai dunia ini semua milik Allah. Walaupun manusia membina bangunan yang tinggi, kecanggihan itu, kecanggihan ini milik Allah. Allah kata secara mutlak, yang kamu bina itu angan-angan, lalu aku akan musnahkan nanti, aku akan binasakan. Lalu kamu cari lagi yang mana yang belum binasa, yang masih kekal, kamu ambil. Melainkan tidak ada, kerana semua dibinasakan oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala-galanya. Tapi manusia akhir zaman tidak begitu. Kerana itulah tandanya manusia yang berada dalam asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi perintah kita bagi orang yang berakal duduk dalam yang gharibah. Islam tu gharib, duduk dalam tu. Sebab Nabi kata barang siapa berada di situ, itu dia yang selamat. Yang keluar daripada Islam yang gharib, dia tidak akan selamat. Oleh kerana itulah apabila kita melihat orang yang namanya Islam tidak pernah gugur, tapi kebatilannya berjalan. Islam tidak gugur. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang mana pemikirannya rosak, pemikirannya itu jahil, pemikirannya itu boleh jadi sesat, tapi tidak digugurkan Islam. Seperti mana di Rasulullah tidak akan berlaku kiamat, mereka umat Islam ada, tapi imannya seperti mana buih di lautan, dan Islam sekadar nama, bukan pada iman, bukan pada makrifat, bukan pada ilmu, hanya nama. Seseorang yang keluar Islam sekalipun, dia tidak gugurkan namanya. Maka itu dia disebut di baginda Rasulullah, dan itulah caranya kita menghubungkan akal kita dengan kefahaman ilmu Islam yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara akal kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita agar kembali pada akal yang sepatutnya, yang sebenarnya, sehingga mengenal, mengetahui bahawasanya akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat-sangat mulia,
apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan dan dia tidak akan hapuskan kemuliaan, sehingga orang yang diberi tadi tidak mahu kemuliaan. Summa radadnahu asfala safilin. Asfala safilin, dia yang membawa pada kehinaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam telah dimuliakan oleh Allah. Dia sendiri summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dia yang bawa diri dia kepada kerendahan, kehinaan. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu